Apa yang dimaksudkan dengan ketidakupayaan untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk dalam konteks hadis ini adalah kegagalan masyarakat umum dalam mengenali, menilai, dan memastikan siapakah itu ulama yang sebenar. Bagi mengetahui apakah fitnah dalam hadis ini sedang berlaku pada zaman kita ataupun tidak, kita bisa meneliti persepsi publik terhadap ulama dan mengamati apakah ia bertepatan dengan pendefinisian yang terbit daripada Al-Quran, hadis, serta bahasa Arab klasik. Secara ringkasnya, mari kita mulakan dengan kata-kata yang paling layak dalam mendefinisikan cendekiawan yang sebenar, kata-kata yang tiada lain melainkan hanya kebenaran. Firman Tuhan kita pada ayat 28 surah Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, antara semua hamba-hambanya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kata al-khasyah atau takut dalam ayat ini bermakna perasaan takut yang disertai pengagungan. Rasa ini hanya muncul setelah mengetahui serta memahami hakikat apa yang ditakuti itu. Berkenaan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah menghuraikan bahawa semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang yang maha besar, yang maha berkuasa, lagi maha mengetahui, yang memiliki sifat-sifat sempurna serta nama-nama terindah, akan semakin sempurnalah rasa takutnya kepada Allah. Maka, ulama yang sebenar adalah mereka yang bukan sekadar memiliki ilmu, malah melalui ilmu, mereka bisa memahami dan merasai kebesaran Allah sehingga perasaan khasyah terbentuk dalam hati nurani mereka. Hubungan emosi ini adalah teras yang membentuk perasaan-perasaan nan suci dan akal yang murni yang akan terpancar melalui kata-kata yang bijaksana serta tindakan yang mulia. Dalam Raudatul Uqala 9, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ilmu bukanlah banyaknya meriwayatkan, tetapi ilmu adalah banyaknya al-khasyah. Ulama bukanlah mereka yang sekadar menghafal dan menyampaikan, tetapi mereka yang memahami dan mengamalkan. Sebagaimana kata-kata Abu Darda radhiyallahu anhu dalam Sunan Ad-Darimi 295, bahawa seseorang tidak dikira sebagai alim sehinggalah dia menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan dalil-dalil ini menunjukkan bahawa kriteria utama seorang alim adalah pada amalan, dan amalan itu pula bermula dalam hati. Dan amalan hati inilah yang sering diabaikan dalam proses pembelajaran di akhir zaman. Dalam Sunan Ad-Darimi 384, Ali radhiyallahu an berkata bahawa akan datang suatu kaum yang menggendong ilmu, tetapi ilmu mereka tidak meresap ke dalam dada. Tindakan mereka berbeza dengan ilmu yang mereka ada. Imej mereka di hadapan khalayak ramai berbeza dengan watak pribadi di rumahnya. Dan niat mereka tidak ikhlas, melainkan hanya untuk berbangga diri dan berasa lebih mulia daripada orang lain. Lalu timbullah persoalan. Pada era yang bagaimanakah watak-watak begitu tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan? Pada zaman di mana masyarakatnya telah dididik untuk menilai siapakah ulama semata-mata berdasarkan kriteria luaran, sijil, gelaran, kedudukan, pengaruh, populariti, dan kepetahan lidah bermain kata-kata. Ulama sebenar melihat kedudukan sebagai amanah daripada Allah dan tanggung jawab seorang hamba, bukan untuk meninggi diri. Ulama sebenar adalah bintang-bintang yang menjadi panduan perjalanan hidup umat, bukan mempergunakan mereka untuk mengangkat dirinya menjadi bintang. Ulama sebenar berlaku adil terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, bukan menungganginya untuk tujuan-tujuan keduniaan. Berdasarkan penggunaan al-jahil pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga dalam Al-Quran, ilmuwan jahil itu terbahagi kepada dua jenis yang utama,
Yang pertama adalah yang tidak tahu, seperti contoh penggunaan pada ayat 273 surah Al-Baqarah. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka itu adalah orang-orang kaya kerana mereka tidak meminta-minta. Mereka ini bukanlah orang yang tidak baik, tetapi hanya kekurangan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua adalah yang bodoh, yakni jahil yang tercela, serta yang paling banyak digunakan, seperti pada ayat 67 surah Al-Baqarah. Mereka berkata, "Apakah engkau mengejek kami?" Musa pun membalas, "Aku berlindung kepada Allah daripada termasuk orang-orang yang bodoh." Mereka inilah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tidak diingini, seperti yang tersebut dalam hadis Ali radhiyallahu an yang dinyatakan sebentar tadi. Dan daripada pemaknaan al-jahlu, ilmuwan jahil itu terpecah pula kepada 3 jenis yang sekunder. Pertama adalah mereka yang hatinya kosong daripada ilmu, yang merangkumi orang baik yang tidak cukup ilmu dan orang tidak baik yang bercakap tanpa ilmu. Dan jenis ini bersifat umum. Jenis kedua adalah mereka yang keyakinannya berbeza dengan hakikat. Ini berkaitan akidah. Dan ilmuwan jahil dalam kategori ini adalah ahlul bid'ah, yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud 4597 sebagai 72 aliran yang terpesong. Ketiga adalah mereka yang perbuatannya tidak sesuai aturan. Mereka ini termasuk ahlul bid'ah ibadah, ahlus sunnah yang mengamalkan bid'ah dalam ibadah, dan ahlus sunnah yang bebas daripada inovasi tetapi melanggar batas-batas syariat yang dengan kata lain tidak mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan. Sesungguhnya, yang paling aku takuti ke atas umatku adalah setiap hipokrit yang lidahnya berilmu. Berkenaan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Ahmad 186 ini, Umar radhiyallahu anh menambahkan, lidahnya berilmu, tetapi hati dan perbuatannya jahil. Melalui kajian yang merangkumi Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab klasik ini, kita kini mendapat perspektif yang lebih luas tentang hadis yang dibincangkan. Ia bukan sahaja membantu kita mengenali siapakah ulama yang sebenar dan siapakah ilmuwan jahil, malah memberi kesedaran bahawa era yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih bahaya daripada apa yang kita sangkakan sebelum ini. Dan ia mungkin sedang berlaku. Selain untuk memahami zaman kita, pengetahuan ini bukanlah wadah untuk menuding jari, tetapi sebagai peringatan untuk membaiki diri sendiri dan untuk melahirkan lebih ramai ulama yang sejati. Dan tiada jalan lain untuk menghindari fitnah yang disebut oleh Hudzaifah radhiyallahu an, melainkan dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Renungi kata-kata Luqman alaihi wassalam dalam Al-Muwatta 1890 ini. Ilmu itu adalah yang menghidupkan hati, sebagaimana hujan yang menghidupkan tanah yang gersang.